Muhasabah Ramadan bersama Ustazah.com. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita peluang lagi untuk terus beribadah dan beramal di dalam bulan yang penuh barakah ini. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk slot muhasabah Ramadan kita pada kali ini, saya ingin berkongsikan berkenaan satu hadis tentang galakan berbuat kebaikan. Hadis ini saya nukilkan daripada Matan Arba'in yang disusun oleh Imam Nawawi rahimahullah taala anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu daripada Nabi SAW. Maksudnya, siapa yang meringankan salah satu daripada kesusahan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan meringankan salah satu daripada kesusahannya di hari kiamat. Siapa yang memudahkan, iaitu membantu dalam masalah hutang orang yang mendapat kesusahan berhutang, maka Allah akan memudahkan baginya di dunia dan juga di akhirat. Siapa yang menutup aib seorang Islam yang lain, nescaya Allah menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah menolong seseorang hamba selagi mana hamba itu menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang mukmin itu adalah orang yang meyakini bahawa akan adanya pembalasan pada hari akhirat nanti. Dan meskipun kebaikan yang kita lakukan tidak dibalas di dunia, tetapi di akhirat pasti akan mendapat ganjarannya. Dan ganjaran di akhirat itu adalah lebih baik dan lebih kekal nikmatnya daripada nikmat di dunia ini. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dengan amalan kejahatan yang dilakukan. Meskipun ada orang yang berbuat jahat di dunia, pembalasan ke atas kejahatannya itu pasti akan berlaku, sama ada di dunia ataupun diazab di akhirat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kebaikan dan kejahatan itu pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dan usahlah kita membuat mana-mana orang Islam itu berduka cita dan bersedih dengan perbuatan kita. Tetapi jadilah kita orang-orang Islam yang baik hati, iaitu dengan memasukkan kegembiraan ke dalam hati orang-orang Islam dengan cara yang mengikut syariat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menurut syarahan hadis yang saya bacakan maksudnya tadi, antara cara yang boleh kita lakukan untuk memudahkan masalah hutang seseorang ialah dengan memberikan tempoh atau menggugurkan hutang tersebut. Dan kewajipan bagi orang yang berhutang pula adalah ia wajib berusaha untuk melunaskan hutang yang dilakukan itu, kerana urusan hutang ini tidaklah akan terhenti setakat terhentinya nafas, akan tetapi ianya akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan dibawa di akhirat nanti. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, dalam hadis tadi juga, orang yang menutupi rahsia atau kepayahan seseorang Islam, Allah akan menutupi aibnya dan menutupi rahsianya di dunia dan juga di akhirat. Sebaliknya, sekiranya seseorang itu jenis yang suka membuka aib orang, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuka pula rahsia dan aib dirinya sekalipun dia berusaha untuk menutupinya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menolong mana-mana hamba-Nya yang sentiasa dalam keadaan menolong saudara-saudaranya yang muslim. Demikianlah betapa rahmahnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan hendaklah kita menjadi hamba-hamba Allah yang sentiasa berkasih sayang dan bertolong bantu dalam urusan agama ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Sekian sahaja daripada saya. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang sentiasa menjadi pendorong kepada orang-orang Islam yang lain untuk sentiasa berbuat kebaikan kepada sesama kita. Sekian saja. Siru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.